Tajuk bundar merupakan tajuk yang akan kita pelajari setiap tahun sehinggalah ke darjah 6. Tapi masalahnya, murid-murid dia tak faham, tak jelas tentang tajuk bundar apabila soalan diberikan kepada murid untuk diselesaikan. Jadi pada video kali ini, kita akan mempelajari secara asas apa itu bundar. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada kelas pada hari ini untuk tajuk seterusnya. Bagi yang belum lagi subscribe channel YouTube Cikgu Adrian, boleh tekan button subscribe pada bahagian di bawah untuk mendapatkan video-video yang terkini. Bagi murid-murid yang berada pada hari ini, boleh komen nama pada ruangan komen. Okey, kita akan masuk terus kepada tajuk bundar. Bantu Arnab dapatkan lobak merah. Ini asas dia ataupun pengenalan lah. Okey, dalam tajuk bundar kita nak bantu Arnab ni dapatkan lobak merah. Mana Arnab dia? Okey, ini Arnab dia. Ini Arnab dia. Kita lihat bundarkan. Nampak tak? Bila soalan berkaitan dengan bundar, soalan dia akan direct saja. Dia akan terus. Soalan kata bundarkan. Dapat ambil pensel, gariskan kata kunci ataupun soalan tu minta apa. Bundarkan 22. Maksudnya kita nak bundarkan nombor 22 kepada puluh terdekat. Ini asas dia. Darjah 1 kita akan belajar sa dan puluh. So kita nak bundarkan kepada puluh terdekat. Ayat dia macam tu. Okey, jelas? Dia kata bundarkan angka ataupun nombor kepada puluh terdekat, ratus terdekat, ribu terdekat. So puluh dan ini bergantunglah darjah 2, darjah 3, darjah 4 dan sehingga darjah 6. Pada hari ini kita akan melihat kepada puluh terdekat. Okey, mana Arnab? Arnab berada pada nombor 22. Sini. Okey, pada nombor 22. Jadi Arnab pilih nombor yang mana? Pada lobak nombor 20 kepada lobak pada nombor 30. Lobak di lubang 30 jauh berbanding dengan lobak pada nombor 20. Pastilah Arnab ni pilih yang paling dekat dengan dia, kan? Kalau lihat pada garis nombor ni, yang paling hampir dengan nombor 22 adalah nombor 20. Nombor 30 ni jauh. Tengok jauh kalau dia nak lompat kan. Dia nak lompat berapa ni dia nak lompat sampailah nombor ni. Jadi adalah angka 30 tu jauh berbanding dengan angka 20. Jadi 22 lebih dekat dengan nombor 20 berbanding 30. Jadi kita boleh buat kesimpulan apabila nombor 22 dibundarkan kepada puluh terdekat, jawapan dia menjadi 20. Ini asas ataupun pengenalan tentang tajuk bundar. Kita menggunakan contoh Arnab untuk mendapatkan lobak. Lobak mana yang paling hampir? Lobak pada lubang nombor 20. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Masih lagi berkaitan dengan Arnab. Arnab ni kalau dia duduk dekat nombor 28. Dia duduk dekat sini. Jadi, lobak mana dipilih? Dipilih lobak pada nombor 20 ke pada lobak nombor 30? Mana yang paling hampir? Jawapan dia adalah 30. Nombor 20 ni jauh sebab Arnab tu duduk pada nombor 28. Tadi dia duduk nombor 22. Yang paling hampir adalah 20. Jawapan dia 20. Tapi sekarang dia duduk pada lubang nombor 28, yang paling hampir adalah 30. Okey, jelas? Okey, kalau jelas, komen jelas. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Bundarkan 67. Okey, ada perkataan bundar, gariskan 67, maksudnya nombor 67.
kepada berapa? Puluh terdekat. Mana paling hampir? 60 ke 70? Pastilah jawapan dia 70 yang paling dekat berbanding 60. Jadi, apabila kita bundarkan 67, jawapan dia menjadi 70. Seterusnya, okey, contoh yang sama juga. Kita nak bundarkan nombor 65 kepada puluh terdekat juga. Jadi, 60 ke 70 jawapan dia. Ini selalunya pelajar mesti keliru. Sebab apa? 65 ni duduk dekat tengah-tengah. Macam sini tak apalah, dia boleh akan jatuh ke sini kan. Maksudnya kereta tu naik, dia akan turun. Dia takkan ghostan ke belakang ataupun reverse ke belakang. Kalau dia duduk pada kedudukan 64 ni pun dia akan jatuh ke sini. Tapi kereta ini dia duduk dekat tengah-tengah. Jadi dia nak pergi mana? 60 ke 70? Secara logiknya mestilah dia jatuh kepada nombor 70. Dia mesti bergerak ke depan kan. Kan dia tiba-tiba dia patah balik ke belakang. Okey. So jawapan dia pastilah 70 apabila kita bundarkan. Boleh dapat? Okey, katakan dua contoh tadi tu dah boleh dapat dah. Tapi itu dalam bentuk gambar rajah. Tapi dalam peperiksaan diberi dalam bentuk ayat. Kan? Dia kata bundarkan 72 kepada puluh terdekat. Macam mana kita nak buat kalau diberi dalam bentuk ayat je? Jadi inilah yang dihadapi oleh murid-murid. Tak faham macam mana nak buat. Okey, pada hari ini, pada video ini, pada kelas pada hari ini, kita akan lihat langkah demi langkah macam mana kita nak bundarkan. Okey, untuk murid darjah 1 memang kita fokus kepada puluh terdekat. Apa langkah yang pertama? Okey, kalau ada pensel, ada buku, sila tulis. Okey, langkah yang pertama, kita gariskan angka pada rumah puluh. Contoh, kalau nombor 48. Mana rumah puluh? Okey. Ini adalah rumah sa. Nombor 8 rumah sa. Nombor 4 rumah puluh. Itu yang pertama. So kita gariskan pada rumah puluh. Tak boleh? Bila dikata bundarkan kepada puluh terdekat. Bila dia sebut puluh, gariskan rumah puluh dahulu. Okey. Langkah kedua. Lihat pada rumah sa. Ni rumah sa. Ni rumah puluh. Tadi kita dah garis. Sekarang lihat. Tengok kawan sebelah dia pada rumah sa. Apa kita nak buat pada langkah yang kedua ni? Pada rumah sa ni, kita akan lihat kepada dua kumpulan. Yang pertama kita panggil angka lemah. Ataupun nombor yang berada sifar 1, 2, 3, 4. Okey, buat sama-sama. Sifar 1, 2, 3, 4. Okey. Pada tangan belah kiri ni, ini nombor dia. Sifar 1, 2, 3, 4. Okey. Pada rumah ni, pada rumah sa ni, kalau nombor dia antara sifar 1, 2, 3, 4 ni, kita akan tambah sifar pada rumah puluh. Kejap kita tengok Okey dah. Okey, sekarang kita buat tangan belah kanan pula. Kalau belah kanan 5, okey buat sama-sama. 5, 6, 7, 8, 9. Sekali lagi. 5, 6, 7, 8, 9. Tadi belah kiri sifar 1, 2, 3, 4. Bila genggam dia jadi macam ni, belah kiri. Belah kanan bila genggam jadi belah kanan. Bila dua-dua tangan jadi macam ni. Boleh? 5, 6, 7, 8, 9. Okey, maksud belah kanan ni angka kuat. Okey, bila angka kuat ni maksudnya kita akan tambah 1. Belah kiri angka lemah kita tambah sifar pada rumah puluh. Mana rumah puluh? Sini.
Okey, yang 50 kita tambah. Tambah sifar. Tambah 1. Tambah sifar atau tambah 1. Okey, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tambah 1. Boleh buat? Okey. Itu langkah yang kedua. Langkah yang terakhir ataupun langkah yang ketiga, kita tukarkan angka pada rumah sah kepada sifar. Dia akan jadi seperti ini. Ulang sekali lagi. Yang pertama, bila dikata bundarkan angka kepada puluh terdekat, kita gariskan pada rumah puluh, kemudian lihat pada rumah sah, dia angka kuat ke angka lemah? 8 ni angka kuat ke angka lemah? Okey, 5, 6, 7, 8 di dalam kumpulan angka kuat. Kalau angka kuat kita buat apa? Kita tambah. Tambah berapa? 1 pada rumah puluh. 4 tambah 1, 5. Jadi pada rumah sah ni kita jadikan sifar. So jawapan dia 50. Boleh ke boleh? Kalau boleh, komen boleh. Okey. Kita akan lihat lagi contoh. Okey, contoh seterusnya. Katakan 74. Bundarkan kepada puluh terdekat. Okey, lihat pada rumah puluh. Gariskan. Langkah yang kedua, lihat pada rumah sah. Rumah sah angka lemah ke angka kuat? 4 pada kumpulan mana? Angka lemah. Sifar 1, 2, 3, 4. Dalam kumpulan lemah. So kita tambah sifar ke tambah 1? Tambah sifar. Pada rumah puluh. 7 tambah sifar 7. Rumah sah ni apa jadi? Jadikan sifar. So jawapan dia 70. Contoh lagi. Kita katakan 45. 45. Apa kita nak buat? Soalan kata bundarkan kepada puluh terdekat. Gariskan rumah puluh. Lihat pada rumah sah. Angka kuat ke angka lemah? Angka kuat. 5, 6, 7, 8, 9. 5 berada dalam kumpulan angka kuat. Angka kuat kita tambah berapa? Mesti tambah 1 pada rumah puluh. 4 tambah 1, jawapan dia 5. Rumah sah ni apa jadi? Jadikan sifar. Jawapan dia adalah 50. Contoh lagi. Katakan 80. 80 pula. Kalau 80 macam mana pula kita nak buat? Sama je. Langkah pertama, gariskan rumah puluh. Lihat pada rumah sah. Rumah sah angka kuat ke angka lemah? Sifar angka lemah. Sifar lemah. Tambah berapa pada rumah puluh? Tambah sifar. 8 tambah sifar 8. Sifar jadikan sifar. So jawapan dia 80. 80, jawapan dia 80. Sebab kita dah bundarkan, jawapannya tetap 80. Itu nak fahamkan. Yang pertama, langkah pertama, jadikan gariskan rumah puluh yang kita nak bundarkan. Langkah yang kedua, lihat pada rumah sah, angka kuat ke angka lemah, tambah sifar ataupun tambah 1. Langkah yang ketiga, jadikan rumah sah kepada sifar. Boleh ke boleh? Kalau boleh, tekan button like dan komen boleh. Okey, yang seterusnya, apakah nombor-nombor? Okey, gariskan. Dikata apakah nombor-nombor? Bila sebut nombor-nombor, lebih daripada satu nombor di bawah yang menjadi. Sebenarnya sama dengan 90. Apabila dibundarkan kepada puluh terdekat. Okey, katak tu berada pada nombor 85. Maksudnya kalau kita bundarkan 85, apakah nombor yang menjadi 90? Inilah 85 kalau kita bundarkan jadi 90. 86 kita bundar pun jawapan dia 90. 87 pun 90. 88 pun 90. 89 pun jawapan dia 90. 84 kalau kita bundarkan jadi 80.
Maksudnya nombor yang sebelah sini bila dibundarkan semua menjadi 80. Tapi kalau nombor 85, 86, 87, 88, 89 dibundarkan menjadi 90. So, ini adalah nombor yang kita perlu senaraikan apabila dibundarkan menjadi 90. Okey, yang terakhir pada hari ini, kita lihat, pilih kad nombor yang menjadi 60. Diberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kad. Bila dibundarkan, jawapan dia 60. Kita buat yang 71 dahulu. Okey, gariskan rumah puluh. Tengok rumah sah, angka kuat ke angka lemah? Angka kuat, angka lemah. Sebab dia 1 kan? So, tambah sifar. 7 tambah sifar, 7. Rumah sah kita jadikan sifar. Jawapan dia 70. Sama tak? So, bukan. Okey, 59. Bila kita bundarkan, gariskan rumah puluh. Tengok rumah sah, angka 9, angka kuat, tambah 1. 5 tambah 1, 6. 9 dijadikan sifar. Jawapan dia 60. Betul? Alright. 59 betul. 63. Okey, kita buat. Gariskan rumah puluh, lihat rumah sah, 3 angka lemah, tambah sifar, 6 tambah sifar, 6, 3 dijadikan sifar, 60. So, 63 pun betul. 74. Tengok contoh. 74. Dibundarkan, gariskan 7, lihat rumah sah, 4 angka lemah, tambah sifar. 7 tambah sifar, 7. 4 dijadikan sifar. Jawapan dia 70. So, bukan. 71 bukan. 74 pun bukan. 55. Gariskan rumah puluh. Tengok rumah sah. 5. 5 angka kuat. Tambah 1. 5 tambah 1, 6. 5 dijadikan sifar. Jawapan dia 60. Betul. Dan yang terakhir, 65. Gariskan rumah puluh. Lihat rumah sah. 5 angka kuat tambah 1. 6 tambah 1, 7. 5 dijadikan sifar. 70. So, bukan. So, apa kad yang menjadi 60 apabila kita dibundarkan? 59, 63 dan juga 55. Alhamdulillah, itu saja untuk hari ini dalam konsep bundar. Murid-murid tahun 1 wajib kuasai bundar, sebab tahun 2 sehinggalah darjah 6 nanti tajuk bundar ini kita akan pelajari lagi dan aras dia akan naik 1, 1, 1. Maksudnya daripada puluh dia akan naik kepada ratus, ribu dan seterusnya. Jadi dengan kelas pada hari ini, semoga dapat menjelaskan tentang konsep bundar dan murid-murid boleh faham apa itu bundar. Sekian saja pada kelas hari ini. Sampailah kita bertemu lagi pada kelas yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.